Okey, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama, membicarakan persoalan Interpol buru menantu Muhyiddin Yassin. Hashtag menantu hantu, tuan-tuan. Okey. Now, sampai ke tahap itu, kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Cerita dia bagaimana? Kedua, kenapa ada persoalan yang timbul? Kenapa pegawai kerajaan masih termakan momokkan ataupun masih lagi termakan momokkan Perikatan Nasional? Sedangkan mereka sekarang ini bekerja ataupun makan gaji di bawah kerajaan parti Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. So, apakah yang membuatkan mereka swing vote mereka? Dan ini merupakan analisa saya. Now, adakah selesai kalau turunkan Zahid itu, adakah selesai masalah UMNO? So, itu satu lagi persoalan yang dibincangkan. Kemudian ada parti gerakan protes ajaran hadis 40. Kenapa PAS diam membisu? Bila MCA cakap, laju diorang tuan-tuan. Laju diorang bising. Tapi bila gerakan, nampaknya mereka diam membisu. Kenapa? Kerana geng ke? Sekarang ni macam mana keadaan dia? Itu saya kata tak lama lagi. Perikatan Nasional ni tak lama. Dan kalau kita tengok daripada segi bersatu sendiri pun, nampak agaknya macam tak lama, tuan-tuan. Tak lama. Baik. Hari ini adalah hari penamaan calon. Saya tak ada pada hari penamaan calon tersebut. Mohon maaf. Sebab saya ada urusan lain. Urusan kerja hakiki saya. So, kalau kita tengok hari penamaan calon hari ini berjalan dengan lancar dan agak meriah, tuan-tuan. Berjalan dengan lancar dan agak... Kalau saya boleh baca, Zahid yakin PHBN menang mudah. Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid yakin calon Pakatan Harapan yang mewakili gabungan PHBN mampu menang dengan mudah pada pilihan raya kecil Pulai pada 9 September nanti. Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri menyatakan, sekejap saya besarkan sikit, tuan-tuan. Yang juga merupakan Timbalan Perdana Menteri. Yang juga Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa ia susulan hubungan baik antara penyandang kerusi berkenaan, yakni Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan ahli UMNO di kawasan itu. Selain jalinan hubungan sedia ada antara kepimpinan UMNO di bahagian berkenaan dengan akar umbi PH. Untuk Pulai, saya mempunyai keyakinan kuat iaitu mampu menang kerana Ketua UMNO Datuk Noor Ajazalan ada hubungan baik sekian lama dengan rakan-rakan PH walaupun 9 bulan lepas kita bertempur. Tetapi sekarang beberapa program sudah disusun oleh beliau untuk menyatukan kedua-dua jentera. Selain itu, Allahyarham sendiri sering menyantuni ahli UMNO di Pulai ini. Jadi di Pulai ini agak mudah katanya hari ini. Katanya pada hari pilihan raya umum lepas, jumlah undi yang diterima PHNBN adalah lebih daripada 94,000. Manakala undi Perikatan Nasional hanya kira-kira 20,000 undi. Beliau turut menyifatkan keserasian dalam gabungan Kerajaan Perpaduan berada dalam tahap tertinggi menghadapi PRK Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Dalam masa yang sama di Simpang Jeram, pertandingan 3 penjuru di Simpang Jeram, perebutan 3 penjuru di Simpang Jeram di Dewan Undangan Negeri N13 Simpang Jeram menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara calon PH IR Nazri Abdul Rahman, calon PN Dr. Muhammad Mazri Yahya dan calon bebas Jega Nathan. Nazri merupakan timbalan Ketua Parti Amanah Negara Amanah Bakri, manakala Muhammad Mazri adalah bekas timbalan Pesuruhjaya PAS Johor. Sementara itu calon bebas Jega Nathan merupakan seorang ahli perniagaan. Perkara ini disahkan oleh pengurus pilihan raya DUN N13 Simpang Jeram, Jamil Hasni Abdullah, yang mengumumkan senarai calon pada hari ini. Jamil berkata borang pencalonan pertama dikemukakan Nazri pada 9.04 petang pagi tadi. Baik, tuan-tuan, di Johor ini merupakan satu test of time juga. Kalau Perikatan Nasional bercerita tentang bahawa telah berlaku gelombang gelombang yang amat dahsyat, dia kata gelombang hijau yang amat dahsyat yang melanda pilihan raya, ini merupakan satu ujian kepada adakah benar gelombang tersebut sebagaimana yang didakwa oleh Perikatan Nasional. Ini kenapa berlaku sedemikian, tuan-tuan? Macam saya kata tempoh hari, gelombang ini hanya berlaku di bahagian pantai timur dan utara. Dan utara tu pun bukan seluruh utara, hanya di kawasan majoriti Melayu, iaitu Kedah dan juga Perlis. Pantai timur seperti yang kita ketahui, Kelantan dan juga Terengganu. Namun gelombang itu tidak boleh melepasi daripada sempadan Pahang. Pahang tu ada tapi tak boleh melepasi sempadan Pahang. Dia jadi sepoi-sepoi bahasa bila dah melepasi Pahang, walaupun Pahang itu ada terbadai sedikit. Walaupun ada di bahagian Pematang Pauh, tetapi masih tidak dapat menangkis angin di Pulau Pinang, Selangor, walaupun menang beberapa kursi.
Dan kita lihat hari ini bagaimana di Johor, jumlah itu di Negeri Sembilan mereka gagal. So mereka tidak dapat melepasi sempadan Negeri Sembilan pun. Melaka mereka gagal. So kali ini ujian yang sebenar adalah ujian yang melihat sama ada mereka mendapat sokongan tidak di negeri Johor. Now, melihat kepada keadaan yang berada di negeri Johor, saya sendiri turun ke Pulai dan juga ke Pulai lah, saya pergi ke Pontian, ke Pulai, kemudian saya pergi ke Batu Pahat. Saya nampak bahawa daripada segi gelombang itu dia tidaklah sama seperti gelombang Pantai Timur. Itu yang kita kena faham. Yang kedua, daripada jumlah pengundi yang bakal turun, bukanlah kita nak kata selesa, tetapi kita melihat daripada on the ground itu sendiri bahawa kekuatan Perikatan Nasional pun tidak mempunyai kekuatan yang amat jelas dan besar di tempat-tempat tersebut, kecuali berkemungkinan Simpang Jeram, Bakri. Di situ agak keras. Kalau kita nak cerita sembahyang dua imam, sembelihan tak sah, Bakri ni antara kawasan yang ada berlaku keadaan demikian. So kita tertarik dengan Bakri. Tapi kalau tengok dari segi Pulai, di mana almost Malay to non-Malay ratio dia dalam keadaan yang tidak jauh, tidak besar, Pulai itu mempunyai harapan yang besar. Simpang Jeram on the other hand, dia kena lebih sikit usaha dia, tetapi IR Nazri ni bukanlah someone yang tidak dikenali di Bakri, bukanlah someone yang tidak dikenali di Bakri, memang seorang yang dikenali lah di kawasan tersebut. Dan bila Sanusi datang ke Bakri tempoh hari, ke Johor tempoh hari, beliau membuat ceramah lah macam biasa kan, cerita macam-macam lah, cerita itu, cerita ini, kisah itu, kisah ini. Apa yang berlaku, ini tindakan yang baik dari Zahid. Bila Zahid kata, saya tak ada hak pertikai kegilaan Sanusi. Itu je. Bagi saya ini satu cara yang betul daripada Zahid ni tuan-tuan. Pengerusi PN Ahmad Zahid memperolok kenyataan pengarah pilihan raya Muhammad Sanusi bahawa UMNO bakal berkubur dalam 2 pilihan raya kecil di Johor. Tanyalah dia, kenapa dia cakap macam tu? Saya tak ada hak untuk mempertikaikan kegilaan seseorang, kata Ahmad Zahid sambil tertawa dengan pemberita di luar. Ahmad Zahid berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Sanusi semalam yang dakwa Johor bukan lagi kubu kuat BN dan PN bakal menewaskan pencabarnya di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram. Sanusi dilaporkan berkata pengundi akan terus menolak UMNO dalam PRK itu disebabkan kerjasama parti itu dengan PH dan pengurusinya Anwar Ibrahim. Sampai masa sudah PN akan terbalik dengan gelombang ini. Di sana, yang di Johor dilahirkan di sana juga kuburnya. Kuburnya bukan lagi kubu kuat katanya. UMNO dilahirkan di sana. Di sana juga kuburnya, bukan lagi kubur kuat. Terdahulu Ahmad Zahid bersama pemimpin dan penyokong BNPH mengiringi calon gabungan itu bagi kerusi Pulai. Now, keyakinan oleh Sanusi ni, of course lah, dia sebagai pembangkang, dia kenalah yakin dengan apa yang dia nak jual, produk dia nak jual kan. Tetapi yang menariknya di Johor, kalau kita tengok, sentimen kepada Perikatan Nasional ni agak, dia bukan saya kata tak ada, tapi tak adalah segalak kita kata sebagaimana yang berlaku di Kedah, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan tempoh hari. Macam saya kata hari itu, bahawa daripada segi sokongan dia tidaklah terlalu besar di kawasan selatan Malaysia. Jadi nak dikatakan referendum sekalipun, macam saya kata dalam Sina tu, nak kata referendum kena semua tu mengundi. Kita tak boleh ambil portion saja, dan lepas tu kita kata penolakan berlaku. Kalau itu dikatakan referendum, adakah rakyat telah menolak bersatu? Kerana bersatu banyak kerusi dia kalah. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa Negeri Sembilan bersatu kalah teruk, Selangor gagal untuk mendapat dan memenangi sebarang, bukan sebarang undi, menanglah beberapa kerusi, tetapi gagal untuk nak menang negeri tersebut, gagal mengambil alih negeri tersebut, dan kegagalan bersatu dilihat adalah satu kegagalan yang akhirnya mengecilkan bersatu itu sendiri daripada segi parti yang boleh mentadbir dan menerajui. Presiden Perikatan Nasional adalah daripada bersatu. So akhirnya kalau presiden daripada bersatu itu tidak mampu nak menggalas kemenangan kepada bersatu di banyak kerusi, bagaimana dia boleh nak menjadi presiden parti yang mempunyai banyak majoriti kerusinya adalah daripada PAS. Jadi daripada situ persoalan timbul, kenapa PAS tidak mahu mengambil jawatan pengurusi Perikatan Nasional?